Sekarang kita tengok pada bahagian B, 30 markah. Jawab semua soalan. Soalan yang kelima, Rajah 5 menunjukkan koordinasi yang berlaku apabila seorang ahli gimnastik berjalan di atas tali dengan mata tertutup. Otot mengecut, merangsang reseptor X, dihantar kepada otak dan seterusnya dihantar ke bahagian badan untuk mengimbang dan mengkoordinasi badan. Soalan yang pertama, apakah reseptor X? So, reseptor X adalah reseptor regang. Reseptor regang. Seterusnya, apakah fungsi reseptor regang? Okey, fungsi reseptor regang ini kita boleh tengok sama ada dia menghasilkan impas, mengesan pergerakan bahagian badan kita tanpa perlu melihat, ataupun fungsinya kita boleh sedar tentang kedudukan dan postur badan kita. Saya dah tulis dia punya jawapan. Okey, sama ada fungsi dia menghasilkan impas. Selain daripada itu, kita juga boleh mengesan pergerakan bahagian badan kita tanpa perlu melihat. Okey. Namakan dua lokasi reseptor ini dijumpai di badan manusia. So, dua tempat yang kita boleh jumpa adalah satunya kita boleh jumpa di otot. Selain tu kita boleh jumpa pada tendon. Selain daripada tendon, kita boleh jumpa di ligamen. Boleh jumpa pada sendi. Dan juga kita boleh jumpa pada mana-mana bahagian ni. Yang empat ni. Okey, seterusnya berikan satu kemungkinan yang akan berlaku kepada ahli gimnastik itu jika otak gagal mentafsir impas daripada reseptor X. So, apa yang terjadi? Disebabkan ahli gimnastik ni dia cuba berjalan di atas tali dengan mata tertutup. Jadi maksudnya reseptor regangnya tak berfungsi. So, yang boleh berlaku kepada ahli gimnastik tadi mungkin akan jatuh ataupun tidak dapat mengimbangi badannya. So, kita boleh tulis. Okey, lebih panjang. Okey. Ahli gimnastik akan terjatuh atau tidak dapat mengimbangi badan. Okey. Dan yang terakhir, tandakan raih bagi aktiviti yang menggunakan reseptor yang sama seperti dalam Rajah 5. So, dia boleh buat kerja tanpa perlu melihat. So, di sini yang paling tepat adalah bermain piano. Okey, sekiranya semua betul, 1 markah, 1 markah, 2 markah, 1 markah dan 1 markah. So, kesemuanya berjumlah 6 markah. Seterusnya soalan yang ke-6. Rajah 6 menunjukkan satu poster yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Oktober, bulan kesedaran kanser payudara. Menurut sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kanser payudara merupakan kanser nombor 1 tertinggi yang berlaku di Malaysia. Pada pendapat anda, mengapakah perkara ini berlaku? So, kita nak tengok apa punca kanser ini berlaku. So, ada 3 jawapan kenapa kanser boleh terjadi atau berlaku kepada manusia. Yang pertama adalah sama ada dia terdedah kepada sinar radioaktif, terdedah kepada sinar radioaktif. Selain itu, terdedah kepada gelombang berfrekuensi tinggi. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga,
penggunaan bahan kimia toksik. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Namakan satu kaedah rawatan moden yang boleh digunakan untuk merawat penyakit kanser. So, kaedah rawatan moden yang kita boleh gunakan, sama ada pertama kita boleh gunakan pembedahan. Selain daripada pembedahan, kita boleh guna kemoterapi. Ataupun kita boleh guna radioterapi. Okey, untuk soalan seterusnya, sinaran radioaktif digunakan dalam salah satu kaedah rawatan moden untuk merawat penyakit kanser. Nyatakan jenis sinaran radioaktif tersebut. So, jawapannya adalah sinar gamma. Okey. Kalau kita guna sinar alfa pun tetap betul. Kita guna sinar gamma. Okey, nyatakan satu ciri sinar radioaktif yang dinyatakan di C1. So, kita tengok sini. Ciri-ciri bagi sinar gamma. Yang pertama, kita boleh katakan dia neutral. Selain daripada neutral, kuasa penembusan yang tinggi. Selain itu juga, jawapan yang boleh terima kelajuan sangat laju. Dan juga, kita juga boleh terima kesan pengionan yang sangat lemah. Seterusnya, berikan satu kegunaan lain sinaran radioaktif selain daripada merawat kanser. So, jawapan ni terlalu banyak. Tapi yang kita ambil, kita tengok sini. Kita boleh ambil sama ada dia boleh mengesan kebocoran paip air di bawah tanah, menganggar usia artifak, dia boleh gunakan untuk memandukan serangga perosak dan lain-lain jawapan seperti dalam buku teks anda. So, kita ambil mengesan kebocoran air di bawah tanah, paip air di bawah tanah. Menganggar usia artifak, memandulkan serangga dan lain-lain. Okey, kita tengok pada soalan ketujuh. Baca petikan kenyataan akhbar di bawah. Kenyataan akhbar KPK 22 Januari 2019. Penyebaran maklumat yang tidak sahih berkaitan dengan imunisasi. Pada ketika ini, program imunisasi kebangsaan mampu untuk mencegah 12 jenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria dan virus tertentu. Ianya diberikan secara percuma kepada bayi dan kanak-kanak warga negara di klinik-klinik kerajaan sejak tahun 1950. Dengan program imunisasi dan peningkatan capaian perkhidmatan kesihatan, Malaysia telah berjaya menurunkan kadar kematian kanak-kanak sebanyak 85% bagi tempoh 1970 hingga 2017. Daripada 55.9 kematian bagi setiap 1000 kelahiran hidup kepada 8.4 kematian bagi setiap 1000 kelahiran hidup, imunisasi juga telah berjaya membasmi cacar dari dunia ini. Manakala penyakit polio telah berjaya dibasmi di Malaysia. Datuk Dr. Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, 22 Januari 2019. Berdasarkan petikan di atas, namakan jenis mikroorganisma terlibat. So, kalau tengok dekat sini, jenis mikroorganisma yang terlibat adalah bakteria dan juga virus. Okay, kita tulis. Okay, dia boleh terima sama ada bakteria ataupun virus. Dua-dua kita boleh terima. Seterusnya, untuk B, tadakan naik bagi jenis keimunan yang terlibat dalam program imunisasi kebangsaan. Jadi, yang terlibat adalah, bila kata program imunisasi adalah keimunan aktif buatan dan juga keimunan pasif buatan.
Seterusnya, nyatakan satu kaedah yang digunakan dalam memberi imunisasi. So, kaedah yang paling sesuai biasa digunakan adalah suntikan. Okay, S-U-N-T-I-K, suntikan. Seterusnya, jika anda mempunyai anak, adakah anda bersetuju mengikut saranan Kementerian Kesihatan untuk melengkapkan jadual imunisasi seperti yang dicadangkan? Jelaskan jawapan anda. So, soalan wajaran ini kita boleh terima sama ada alasan kita kata setuju ataupun tidak setuju. Bagi jawapan sekiranya anda setuju. Okey. Tekan setuju. Setuju. Okey, kerana ia menghapuskan penyakit bahaya dan mengurangkan kadar kematian bayi. Okey, kerana menghapuskan penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya ataupun dia boleh juga terima mengurangkan kadar kematian bayi. Okey, ini sekiranya jawapan setuju. Okey, manakala sekiranya jawapan tidak bersetuju, antara jawapan yang boleh diterima, antara jawapan boleh diterima kerana alahan, bahan tidak halal ataupun bahan yang diragui. Mana-mana sahaja yang kita boleh terima. Seterusnya, kita tengok pada soalan yang ke-8. Rajah 8.1 menunjukkan barangan yang diperbuat daripada sejenis polimer sintetik. Okey, rajah 8.1. Namakan jenis polimer sintetik yang ditunjukkan dalam rajah 8.1. So, jawapan dia adalah termoplastik. Okey, seterusnya soalan B. Nyatakan ciri polimer sintetik dalam rajah 8.1. So, cirinya adalah dia boleh dikita semula, boleh diacu semula, tidak tahan haba. Semua kita terima jawapannya. Boleh diacu semula, boleh dikitar semula, tidak tahan haba. Okey. Seterusnya, untuk C, rajah 8.2 menunjukkan struktur polimer 2 plastik M dan N. Okey, plastik M dan plastik N. So, plastik M ini adalah termoplastik, manakala plastik N adalah termoset kerana ianya mempunyai rangkaian silang. Berdasarkan rajah 8.2, nyatakan jenis plastik yang digunakan untuk menghasilkan barangan plastik dalam jadual 8. So, yang digunakan adalah plastik N. Okey. Maafkan saya, plastik M. Digunakan termoplastik. Dan soalan seterusnya, pengeluaran dan penggunaan plastik yang meluas mendatangkan kesan buruk pada alam sekitar kerana plastik tidak mudah diuraikan oleh tindakan bakteria. Sebagai rakyat yang prihatin terhadap keseimbangan alam sekitar, bagaimana anda dapat mengatasi masalah pelupusan sisa bahan buangan plastik dan alasannya? So, sebagai rakyat yang prihatin, antara kaedah yang kita boleh gunakan, kita boleh gunakan kita semula, guna semula. Itu kaedah yang kita boleh gunakan. Seterusnya, mengapakah kita tidak digalakkan membakar sampah, terutamanya sampah yang mengandungi plastik? So, dekat sini jawapan yang paling tepat kita boleh gunakan adalah kerana pembakaran plastik boleh membebaskan gas bertoksik ataupun gas beracun. Menghasilkan gas toksik ataupun beracun. Okey. Jadi sekiranya anda berjaya menjawab dengan betul, anda akan dapat markah. Okey, tengok sini. 1, 1, 1, 2,
3, 2 markah, 1 markah dan markah keseluruhan adalah 6. Kita tengok soalan yang ke-9. Rajah 9.1 menunjukkan sebahagian sistem komunikasi satelit. Satelit segerak, cakarabi dan juga antena pemancar di kemudahan muat naik. Okey, seterusnya. Tengok ini antena A. Apakah maksud satelit segerak? So, maksud satelit segerak adalah satelit yang mengorbit mengikut arah dan halaju putaran bumi. Itu jawapan dia. Satelit yang mengorbit mengikut arah dan halaju putaran bumi. Okey. Seterusnya, apakah peranan antena A? So, peranan antena A adalah untuk memancarkan gelombang mikro. Untuk memancarkan gelombang mikro. Rajah 9.2 menunjukkan sistem komunikasi satelit yang terlibat dalam penghantaran maklumat. Berdasarkan Rajah 9.2, apakah jenis gelombang yang digunakan? So, gelombang yang digunakan oleh satelit adalah gelombang mikro. Okey, tulis gelombang mikro. Nyatakan satu kelebihan menggunakan gelombang yang dinyatakan di B1. Okey, kelebihan gelombang mikro ni, dia boleh menghantar maklumat dengan banyak, cepat dan juga jelas. Okey, boleh menghantar maklumat dengan cepat, jelas dan banyak. Okey. Seterusnya C, wajarkan kepentingan kedudukan 3 satelit tersebut. So, koeksisi kewajarannya, dia boleh mencakupi liputan ke seluruh dunia. Okey. Mencakupi liputan ke seluruh dunia. Okey. C. Dan yang terakhir, selain untuk komunikasi, nyatakan satu bidang lain kegunaan satelit. So, banyak fungsi satelit. Selain daripada komunikasi, dia juga boleh digunakan untuk pertahanan, kaji cuaca dan juga GPS. Okey, dia tulis pertahanan, kaji cuaca maupun GPS. Okey, sekiranya dah menjawab keseluruhannya, maka buat 1 markah, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sampai saja, kita jumpa dalam kelas seterusnya. Terima kasih semua.